Orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Bermakna terapi ini mesti ada kaitannya dengan Allah. Apapun penawar, apapun cara keedah kita merawat diri, mesti jangan lekang dengan Allah. Tidak jauh dengan Allah, tidak bercanggah dengan Allah. Jangan pergi rasanya dunia ini rasa kelang kabut, akhirnya naik ke gunung, naik ke pantai, naik ke hutan, nak masuk ke gua. Betapa kononnya untuk mencari kedamaian. Jangan. Itu bukan cara yang diajar oleh Allah, bukan juga yang diajar oleh Rasulullah. Maka bila kita sebut terapi, bermakna apa? Kita nak merapikan balik antara fikiran, perasaan dan hati. Bila kita sebut terapi, maknanya apa? Kita nak menyatukan balik seluruh anggota ini supaya akur dengan kehendaknya minda dan kehendaknya hati. Kadang-kadang anggota tanda akur, kadang-kadang minda tanda akur pada hati, kadang-kadang perasaan tanda akur pada hati, kadang-kadang kita sulit menyatukan antara minda dan hati. Sebab itu kita katakan jarak paling jauh adalah antara minda kita dengan hati kita. Macam mana kita nak dekatkan jarak ini supaya dia tidak lagi bercanggah, tidak lagi berlawanan. Hati nak buat ini, tapi otak kata susah lah, ni lah berat lah, tak boleh lah, banyak hal lah, banyak kerja lah. Ini masalahnya. Maka antara hati, perasaan dan fikiran, macam mana nak disatukan? Maka salah satu daripada terapi yang kita nak pakai ialah terapi solat dan juga terapinya selawat. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Maka kalau kita kata tadi surah Al-Baqarah tadi apa? Maka mohonlah berbantuan. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang pertama, semak iman kita, tinggi ke rendah, turun ke naik, ataupun stagnan, atau kekal begitu. Adakah yang sepatutnya kalau dia kekal, maka dia jadi malaikat, tak tinggi, tak turun, tak naik. Itu malaikat. Cantik sentiasa. Okay? Tapi kita manusia ini kadang-kadang kita dibolehkan oleh Allah untuk naik lebih tinggi dari malaikat. Okay. Sebab itu kita katakan kadang-kadang kita ni cantik macam malaikat. Tapi kalau kita tengok makhluk yang nama binatang, tidak ada pun namanya apa? Tidak ada yang namanya hati. Tidak ada yang namanya perasaan yang benar-benar macam kita. Maka kita katakan sekali lagi, kalau kamu tidak mampu baik macam malaikat, sebenarnya kamu boleh jadi lebih baik dari malaikat. Tetapi jangan sampai kamu jatuh ke taraf binatang. Apa sebab kita tak nak jatuh ke taraf binatang? Kerana binatang Allah tidak bekalkan akal. Allah bekalkan sedikit emosi dan Allah bekalkan sedikit tenaga. Maka sebab itu kita katakan, kita melihat bahawa aku dengan binatang bezanya apa? Aku dengan binatang bezanya apa? Dia makan, dia makan, kita makan. Dia tidur, kita tidur. Dia jalan, kita jalan. Apa yang membezakan kita dengan dia? Ini persoalan-persoalan. Kalau kita kata mana boleh jadi malaikat, nak jadi malaikat ke? Dia tu bukannya malaikat, nak baik je. Suami saya bukan malaikat. Oh jangan. Kalau boleh kita berdoa, ya Allah Tuhanku, jadikan suami aku, anak aku, keluarga aku ni sentiasa dikawal oleh malaikat. Kerana bila kita berdoa, bila kita mengharap, kita bila minta dengan Allah apa saja pertolongan, maka pasti malaikat akan turun datang. Allah akan perintahkan malaikat pergi jumpa orang ni, bagi dia sedang hati, pergi jumpa orang ni, bagi dia jumpa ini, pergi jumpa orang ni. Inilah yang terjadi ketika Nabi mula berperang. Setiap kali medan perang, maka malaikat turun bersama kerana doa Nabi memohon sebagai Allah bagikan pertolongan. Okey, maka mari kita lihat. Tadi kita katakan, wahai orang yang beriman, maka balik semak iman kita. Okay, imannya tinggi ke rendah. Kalau terendah, tolong angkat balik, bagi tinggi. Tinggi maknanya apa? Dia berasa dia paling dekat dengan Allah. Allah dengar bisikan dia. Allah dengar, Allah nampak susah dia. Allah tahu dia minta apa. Dia akan rasa begitu. Itu bermakna imannya dekat sekali. Tapi kalau yang rasa-rasa, tak tahulah Allah bagi ke dok, terima ke dok, dengar ke dok, dapat ke dok. Itu maknanya koyak tu. Imannya koyak. Bila koyak, masalah. Bila kata-kata bermasalah, bermakna sulit untuk dapat pertolongan secara cepat. Allah tolong semua. Allah angkat semua doa. Hanya antara jarak penunaiannya saja yang berbeza. Adakah kamu berdoa tu dengan penuh khusyuk? Adakah kamu dengan penuh bersihnya? Ada uduknya, lepas solatnya, di waktu-waktu yang Allah bagikan doa yang paling berkahnya? Mintalah pertolongan. Nak minta pertolongan dengan siapa?
Kita nak letak pertolongan ni, minta pertolongan yang pertama paling dekat dengan siapa? Okay? Sebab itu kita kata suami isteri saja. Allah kata aku lebih dekat dari urat leher aku. Kenapa Allah beritahu kita? Aku lebih dekat dari urat leher aku ni. Oh, kalau kan aku lebih dekat dari kamu daripada urat leher kamu, makanya suami kita jauh. Duduk sebelah pun, dalam kereta pun tak dekat juga. Allah lebih dekat dari suami kita. Allah lebih dekat daripada mak ayah kita. Allah lebih dekat daripada anak kita. Anak Allah lebih dekat daripada bos kita. Apa tujuannya Allah bagi tahu bahawa aku dengan kamu sangat dekat? Wahai Muhammad, katakan pada mereka, aku sangat dekat dengan mereka. Mintalah apa pun. Aku ni dekat, tapi sayangnya bila kita tidak berusaha untuk mengusahakan supaya kita rasa dekat. Allah kata dekat dah, kita pula tak rasa dekat. Sebab itu setengah orang tanya, Allah sayang kamu ke? Allah jaga kamu ke? Kamu jaga Allah? Kamu suka, kamu tak suka, kamu jaga, kamu tak jaga, Allah tetap jaga kita. Maka sombonglah kita. Okay? Orang-orang yang tidak merasa bahawa Allah jaga dia 24 jam. Allah tengok dia 24 jam. Maka ayat ini, wahai orang beriman. Pertama dia beriman, ada Allah. Ada Allah, ada Rasulullah. Dia beriman tidak ada Allah selain Allah. Tidak ada yang kusembah selain Allah. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahawa langit dan bumi dan seluruh isinya ini adalah ciptaannya Allah. Allah kita satu, ahad, qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allah tempat semua menjadi tumpuan. Ini kekuatan yang nak. Itu yang kita kata iman. Iman maknanya apa? Merasa dekat sangat dengan Allah. Merasa bahagia sangat dapat pertolongan Allah. Merasa seronok sangat minta dengan Allah. Okey, sebab itu di mana pun bumi ini pasti Allah akan nampak kita. Kamu akan mati di mana saja yang Allah mahukan. Okey, sebab itu kita kata kamu akan dimatikan Allah mengikut apa kebiasaan-kebiasaan kamu. Sebab itu nak bantu kita diri ni bina kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kerana kamu akan mati mengikut kebiasaan-kebiasaan kamu. Jadi kalaupun kata masa dulu meragam-meragam, kita orang muda-muda, Umi dulu pun muda-muda, jadi muda, dia kanak-kanak, jadi remaja, jadi macam-macam. Kita diberikan panduan macam-macam. Maka dah meragam dari dulu lah ni, tak payahlah meragam lagi. Dulu tak ada YouTube, dulu tak ada apa kata Facebook dan sebagainya. Tak banyak bantuan yang kita dapat selain daripada apa yang ada di sekolah. Oleh itu anda orang muda sekarang adalah orang yang paling baik dan paling bertuah kerana semua saluran ilmunya melimpah-limpah. Tak cukup waktu, tak cukup napah. Okay, itu je belum pergi kuliahnya, belum pergi ke dewannya, belum pergi masjidnya, belum pergi forumnya. Dalam YouTube aja kita tak cukup masa nak cakap. Tak cukup masa nak dengar. Maka kekuatan yang nak dibangun, Umi pun kalau Umi masih muda-muda macam anda sekalian, adalah Facebook macam ni, live lagi tu. Rasa-rasa jadi lebih baik dah kot. Contoh. Kot lah. Maknanya sekali lagi, Allah maha dekat. Bila kamu susah, maka dalam kepala kamu tidak ada orang lain. Tapi siapa? Selain Allah. Itu tanda dia beriman. Tak payah nangis, meraung-raung. Dia kawan saya, tapi saya susah, dia tak ada nak tolong. Itu memang PL manusia. Itu PL manusia. Janganlah susah hati. Memang tak ramai orang tolong kita. Walaupun kita tolong dia, belum tentu dia tolong kita. Sebab itu nak tolong orang, tolonglah kerana Allah. Kerana bila kamu susah, bukan dia yang datang. Jangan bagi pertolongan untuk mengharap dia nanti akan, hari ni aku tolong hang, esok hang tolong aku. Okey? Dah. Itu salah niatnya. Sebab itu bila nak buat apa pun, jangan diniatkan kerana manusia. Diniatkanlah kerana Allah. Kerana hanya Allah yang mampu untuk bantu kita ketika kamu susah. Sebab itu mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Solat, sabar dan solat. Orang sabar saja solatnya hebat. Kalau tak sabar, tomaninahnya saja rosak, habis solatnya dia tercampak. Okey? Ya, pertama belajar sabar dulu. Kerana sabar itu satu sebab orang masuk syurga. Sebab nak sabar tu susah.
Nak istiqamah tu susah. Okey? Okey, ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Maka ketika solat dan sabar, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Orang sabar je Allah dekat dengan dia. Kalau tak sabar, Allahnya tak ada di situ. Allahnya jauh. Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Okey? Sabar pun adalah hadnya. Tak ada had. Tak ada had. Sebab itu Nabi hingga nak dibunuh. Okey? Nak dibunuh baru Allah kata pindahlah Muhammad. Selagi belum ada ancaman bunuh, Nabi tetap tinggal di Mekah.